Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Munafiqun. Di sini kita akan dapati Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita kepentingan infak untuk agama, untuk membantu bagi menegakkan agama Allah Ta'ala. Dan orang munafik jenis golongan yang tidak suka menginfakkan harta kerana tidak ada dalam hati mereka kepercayaan agama yang sebenar. Mereka hanya ikut agama atas dasar takut dibunuh. Takut orang tuduh mereka kafir, lalu dibunuh. Dan harta mereka akan dirampas. Kurang itulah mereka pamerkan diri mereka sebagai seorang Islam, tapi hakikat dalamannya tidak. Satu kali Nabi kita SAW setelah kembali daripada peperangan Bani Mustalik, berlaku suatu pertengkaran di antara sahabat Nabi dengan orang munafik. Sehingga ketua munafikin tengok keadaan ini, mereka kata, inilah orang luar apabila dibiarkan masuk duduk dalam kota Madinah, dia akan merosakkan keamanan dan kebahagiaan orang Madinah. Lalu dia berkata, kalau kamu mahu supaya orang Madinah aman, selesa seperti dulu, kamu kena halau orang baru datang daripada Mekah ini. Dengan cara jangan lagi infak kepada mereka. Jangan lagi bagi bantuan, jangan lagi bagi apa-apa bantuan dan pertolongan kepada mereka. Supaya tanpa bantuan dan pertolongan kita orang Madinah, orang muhajir akan balik semula ke Mekah. Perkara ini telah didengar oleh satu orang sahabat. Dia beritahu kepada bapak saudara dia, bahawasanya bapak munafik ni, ketua munafik ni telah kata-kata sekian kepada Nabi. Dia nak halau Nabi yang hina-dina dari pada pandangan mereka daripada kota Madinah. Mereka kononnya orang mulia akan mentadbir kota Madinah. Lalu bapa saudaranya kata kepadanya, kamu jangan beritahu, kerana golongan munafik ini golongan yang sentiasa akan mencari helah dan muslihat untuk memalukan kamu. Tapi oleh kerana dia tak dapat tahan perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut munafik, dia beritahu kepada Nabi SAW apa yang dia kata kepada Nabi dan apa yang dia kata kepada para sahabat yang lain-lain. Lalu Nabi panggil dia. Apabila Nabi panggil dia, dia bersumpah dengan nama Allah sungguh-sungguh dia tak kata apa-apa. Dia tak kata apa-apa. Lalu sahabat yang telah memberitahu pada Nabi tadi balik semula dengan perasaan sedih, dengan perasaan malu di atas apa yang berlaku. Sehinggalah turunnya surah ini, surah Munafik. Iaitu surah yang membenarkan apa yang diberitahu, cerita yang disampaikan oleh sahabat kepada Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun. Allah beritahu kepada Nabi perihal orang munafik yang berbohong. Idza ja'aka, apabila datang kepada kamu al-munafiqun, golongan munafik itu. Qalu, mereka datang kepada kamu, mereka berkata, nashhadu, kami bersaksi dengan hati kami, innaka la Rasulullah, bahwa kamu memang Rasul Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah Ta'ala memang tahu, innaka la Rasuluhu, bahwa kamu memang Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah juga bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, bahwa orang munafik itu adalah golongan yang berbohong. Golongan yang berbohong dalam ayat yang kita akan baca, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka telah jadikan sumpah-sumpahan dengan sebut nama Allah di depan Nabi itu sebagai junnah, sebagai perisai untuk mempertahankan diri mereka daripada dibunuh oleh Nabi kerana mereka kafir, ataupun sebagai perisai untuk mempertahankan harta-harta mereka daripada dirampas oleh Nabi. Lalu fasaddu an sabilillah.
Lalu mereka sebenarnya penghalang besar, penghalang daripada orang lain untuk masuk Islam. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka munafik. Sangat buruk apa yang mereka lakukan. Dzalika, ya demikian buruk amalan mereka. Dengan sebab apa? Bi annahum amanu. Dengan sebab mereka beriman hanya sekadar zahir. Dengan sebab mereka itu beriman hanya sekadar zahir. Summa kafaru, kemudian mereka kufur. Mereka terus kufur. Tidak juga beriman dengan sebenar. Akhirnya fatubi'a ala qulubihim, lalu hati mereka dikunci mati oleh Allah. Fahum la yafqahun, maka mereka dengan sebab dikunci mati tidak lagi boleh memahami hakikat agama Islam yang sebenar. Tidak juga menjadi Muslim yang sebenar. Cuma penampilan zahir memang hebat. Wa idza ra'aitahum, apabila kamu tengok penampilan zahir mereka, tu'jibuka ajsamuhum, mengagumkan kamu Muhammad oleh badan mereka yang sehat. Wa in yaqulu, dan sekiranya mereka berkata, bersembang dengan kamu, atau jika mereka berkata sesuatu, tasma' li qawlihim, kamu suka dengar kepada kefasihan mereka. Kamu suka dengar kepada kefasihan mereka. Sebenarnya mereka ini ka'annahum khusyubun musandada. Seolah-olahnya mereka ini seperti mana kayu-kayu api yang disandar di dinding-dinding untuk dibakar sebagai bahan bakar. Itu nampak macam kayu, tapi dalamnya sudah tidak ada apa-apa pun untuk digunakan pakai, hanya layak dibakar. Mereka ini sebenarnya duduk dalam kalangan orang Islam, tapi sentiasa takut kalau ada ayat yang turun daripada Allah Ta'ala untuk membongkar kemunafikan mereka. Yahsabuna kulla sayhatin alaih, mereka sentiasa menyangka setiap suara bising adalah bala ataupun musibah yang akan menimpa mereka. Mereka menyangka setiap sayhat, sama ada seruan jihad atau mana-mana ayat yang turun, merupakan bala dan juga musibah bahaya ke atas mereka. Humul adu, mereka sebenarnya musuh, yakni musuh dalam selimut. Fahdharhum, maka berwaspadalah wahai Muhammad akan mereka itu. Yakni janganlah ambil mereka itu golongan yang kamu boleh rahsiakan apa-apa rahsia, yang kamu boleh mempercayai. Talahumullah, semoga Allah laknat mereka, jauhkan mereka daripada rahmat. Anna yufakun, bagaimana mereka boleh terpesong daripada agama yang benar, sedangkan Nabi ada depan mereka, sedangkan wahyu sentiasa dibaca kepada mereka. Wa idza qila lahum, jadi apabila turunnya ayat ni, lalu terbongkar pembohongan orang munafik yang bersumpah depan Nabi. Memang mereka berkata orang mulia akan halau orang hina. Orang mulia tu mereka lah, orang hina tu adalah Nabi. Wa idza qila lahum ta'alu, apabila dinasihati mereka, mari yastaghfir lakum Rasulullah, mari minta ampun depan Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mengaminkan kesilapan dan kesalahan kamu semasa kamu minta ampun. Atau marilah kamu semua kepada Rasulullah mengaku kesilapan dan kecuaian kamu, betul terang kepada baginda, dan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga minta kepada Allah Ta'ala supaya kamu diampunkan dosa. Diajak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawawu sahur, mereka memalingkan begitu saja kepala mereka karena tidak berminat. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun, kamu akan dapat tengok mereka sentiasa menghalang siapa saja daripada Islam, hal kadang mereka sendiri sombong untuk mendengar, sombong untuk beristighfar, sombong untuk ikut Nabi. Sawa'un alaih, mereka ini sebenarnya keadaan sombong mereka sama saja ke atas mereka. Astaghfirta lahum aw lam tastaghfir lahum, kamu minta ampun untuk golongan munafik ini atau kamu tidak minta ampun, la yaghfirullahu lahum, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni lagi dosa mereka. Inna Allah la yahdil qaumal fasiqin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan bagi hidayah kepada kaum yang fasik di sisinya. Ayat ke-7, Allah bongkar
pembohongan munafik itu. Humul ladzina yaqulu, mereka lah sebenarnya berkata, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah, jangan kamu infakkan lagi harta-harta kamu kepada orang yang duduk dengan Rasulullah, hatta yang fadu, sehingga mereka meninggalkan Rasulullah. Maknanya dia beritahu kepada golongan Ansari, kamu jangan infak lagi kepada sahabat-sahabat Muhajirin yang duduk dengan Rasulullah SAW, sehingga mereka ketinggalkan Rasulullah, beredar dan meninggalkan. Allah Ta'ala jawab, walillahi khazainus samawati wal ardh. Maknanya kalau manusia tidak menginfakkan harta untuk agama, milik Allah sebenarnya segala khazanah langit dan bumi. Allah dengan kudrat dia boleh jaga hamba-hambanya dengan kudratnya. Walakinnal munafiqina la yafqahun, akan tapi golongan munafik ini mereka tidak boleh memahami. Maksudnya rezeki itu datang daripada Allah. Begitu juga yaqulu, mereka juga berkata, munafik ini yang berbohong. Mereka sebenarnya berkata, la irja'na ilal Madinah, kalau kita balik nanti ke kota Madinah, la yukhrijanna al-'azzu minhal adab, orang mulia Madinah akan menghalau keluar orang hina. Orang mulia di sini adalah mereka sendiri, munafik sendiri. Yang hina di sisi ini, di sisi mereka adalah Nabi. Mereka memang berkata, apabila kami balik ke kota Madinah, akan menghalau golongan yang mulia dari kota Madinah akan golongan yang hina. Yang ini ditujukan kepada Nabi secara bahasa kiasan. Allah jawab, walillahil izzah, sebenarnya milik Allah kemuliaan dan keagungan. Wali rasulihi, kemuliaan itu milik Rasul yang dipilih oleh Allah. Dan kemuliaan itu juga walil mu'minin, milik orang beriman. Milik orang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, akan tapi golongan munafik ini mereka tidak boleh faham. Mereka tidak tahu bahwasanya kemuliaan dan keagungan sebenarnya hak mutlak milik Allah Ta'ala yang boleh dia bagi kepada Rasulnya dan kepada orang beriman. Jadi nak mengelakkan daripada sifat nifaq, Allah Ta'ala adakan ayat sebagai targhib. Jadi nifaq akan hilang sekiranya manusia dapat melakukan dua perkara. Satunya infak harta, yang keduanya jihad. Apabila dapat dilakukan dengan ikhlas dan taat kepada Allah, nescaya sifat nifaq akan dihilangkan daripada seorang itu. Jadi infak dan juga jihad merupakan alamat yang paling jelas orang itu mukmin tulen atau sebaliknya. Oleh kerana itu pada ayat yang ke-9 targhib, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sekali-kali harta benda kamu melalaikan kamu. Wala auladukum, jangan sekali-kali anak pinak kamu melalaikan kamu. Melalai itu daripada apa? An-zikrillah, daripada mengerti Allah. Yakni daripada agama Allah. Sini dengan makna ingat Allah ni agama Allah. Wa man yaf'al dzalika, siapa yang melakukan demikian, yakni dilalaikan oleh harta benda dan anak pinak daripada agama Allah, lebih-lebih lagi mengerti Allah, wa ulaika humul khasirun, maka orang bersifat seperti itu adalah golongan betul-betul rugi. Betul-betul rugi. Wa anfiqu, dan hendaklah kamu semua infakkan mimma razaqnakum, rezeki yang kami bagi pada kamu. Bila infak ini? Sebelum mati. Yakni min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut, sebelum tiba satu waktu akan datangnya ajal kematian kamu. Sebelum tibanya datang kepada kamu ajal kematian. Lalu ketika itu barulah fayaqul, dia akan berkata, Rabbi, wahai Tuhan kami, laula akhartani, kenapa kamu tidak menangguhkan kematian kami, ila ajalin qaribin, untuk satu tempoh yang singkat saja. Kenapa engkau tidak dapat menangguhkan ajal kami kepada satu tempoh yang singkat saja, supaya fa'asaddaqa, supaya saya dapat menginfakkan. Sini supaya saya dapat infakkan. Wa akum minas salihin, dan saya akan jadi orang betul-betul soleh, patuh syariat. Allah beritahu, memang setiap orang yang akan mati, begitu perkataan dia akan sebut. Tapi walan yu'akhirallahu nafsan
Dan Allah sekali-kali tidak akan melewatkan mana-mana manusia. Idza jaa ajaluha, bila sampai ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khayran min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين.